Perkataan wasiat ni biasa digunakan untuk orang sakit dekat nak mati dan panggil anak-anak nak memesan. Orang nak Kelantan panggil nak memesan. Bila kita memesan dekat nak mati pada anak cucu kita, arti perkataan kita ni perkataan sungguh, tidak selera, tidak olok-olok. Kerana inilah perkataan terakhir daripada aku sebagai bapa, aku sebagai ibu padamu wahai anak-anak semua, supaya begini, supaya begitu. Jadi sebagaimana wasiat daripada ibu bapa pada anak ni benar-benar betul, tidak selera, begitu juga Allah Ta'ala dia pesan kepada kita orang yang sudah dewasa ni, pesan dalam bentuk wasiat. Bukan kerana Allah nak mati, tidak boleh azbillah, tapi dalam bentuk boleh menarik perhatian orang mendengar bahawa cakapan aku ni cakapan sungguh manusia, bukan main-main. Sebagaimana ibu bapa mu bila memesan padamu arti dia nak mati dah, lepas pada dia tak hidup dah, begitu juga aku sekarang nak wasiat padamu. Wasiatnya ialah pertama sekalinya iwadan ihsana, buat baik pada bapa, buat baik. Pertama perikat taat, yang kedua perikat buat baik. Taat ni wajib, ihsan ni hak kita buat lebih pada hak wajib dengan sukarela kita. Supaya kita kata supaya mengeluh faham sebut, kita butuh duit orang, kitanya pergi ke rumah dia dah, minta butuh dia, kita berjanji bahawa nak bayar sekian-sekian bulan. Siapa tanya kita beri sungguh, di samping bawa duit bayar tu, kita bawa benda tangan, bawa biskut kau, bawa gula kau. Biskut gula ni tidak perlu kita bawa, yang perlunya ialah kita bayar duit dia, duit sembilan. Butan 1,000 kita bayar 1,000, butan RM10 kita bayar RM10. Itu hak wajibnya. Tapi atas pada wajib tu kita bawa lagi gula, biskut, cadang anak-anak dia, biskut, coklat apa. Ini benda ni kita panggil ihsan. Budi, tanda kita berterima budi dia, walaupun dia kesutukan duit, tapi dengan sebab dia siap pada kita, kawan lama, maka dia beri juga. Ihsan. Begitu kita dengan ibu bapa. Ibu bapa ni wajib atas kita taat, tapi atas pada taat tu ihsan. Belah mana kita nak buat ihsan ni, patut nak pergi jumpa ibu bapa ke, patut nak telefon ke, patut nak pergi kat jabat salam ke, patut pecek-pecek dia ke, patut urut-urut dia ke, tadi sakit ke apa ni, itu wajib apa ni, ihsan daripada kita sebagai anak. Orang hati semua ini kita panggil apa nama ni, kalau kita bercakap dalam masalah pembangunan kan, bila kita nak buat rumah, buat jambatan ke, buat jalan raya ke, bahan metah ya kita nak buat rumah tu, baik kayu ke, baik batu jokong ke, baik pasir ke, baik air ke, kita jaga molek, cermat molek. Batu jokong kita cari hak benar-benar puas hati pada kita, tidak bercampur dengan batu-batu apa semua sekali, hak masuk molek, tidak hak metah, tidak berapa. Pekerja juga kita cari pekerja yang gagah, sihat, tidak sakit, tidak apa. Barulah rumah kita nak buat ni benar-benar puas hati, kukuh. Kerana batu jokong yang kita pilih, yang kita buat terpilih, kayu yang kita nak guna tu pun kayu yang terpilih, barulah bangunan ni kemah balik. Dalam masalah pembangunan manusia, kalau kita ni panggil pembangunan manusia, pembangunan ihsan, kena start daripada anak kecil, tidak jadi orang tua dah. Kalau kita nak bina orang tua dah, boleh juga, tapi payahlah. Kerana nak menyapa ketua ni, dia sudah mikir bermacam-macam perkara, dia ganggu fikiran, dicocok, dihasut, dia berkata. Jadi bila dia besar tu, besar keadaan fikiran dia celaka. Islam minta ibu bapa jaga budak waktu kecil lagi, supaya budak ni besar dengan keadaan terbentuk balik. Sebab tu dalam ilmu psikologi terbiah, ilmu terbiah ni, sekarang ni banyak orang geletak anak kecil di tempat apa dia panggil, di depan masih berapa dia panggil, tak tahu lah pasti ke berapa semua nama tempat. Kita geletak tempat kita nak pergi kerja, pejabat kerajaan ke berapa, nak pergi pejabat ke berapa, kita bawa anak kecil geletak situ, supaya ibu ni panggil ibu senai, ibu buat. Seorang ibu terpaksa jaga 5 orang, 6 orang, kemampuan dia. Sedangkan dari sisi psikologinya, anak kecil dia tidak boleh berebut mak. Anak kecil ni, budak kecil ni, dia tak boleh tengok mak dia ni diganggu dia budak lain. Sebab tu bila kita geletak pak pengasuh ni, ibu hak jaga budak ni, mula-mula pegang anak hak A,
puas balik tok situ mari anak hok kecil pula hok B pula. Jadi akhirnya budak ni celaru tak tahu hok mana mak aku. Kerana dalam sejarah tu mari A pun dia. Mak hok jaga dia, orang puan hok jaga dia pukul 7 tu. Pukul 7:10 minit mari budak B pula. Lepas beli 10 minit budak B pula. Jadi seorang ibu tu dia apa namanya? Terpaksa kena ngasuh 4-5 orang. Akhir sekali budak ni timbul dendam sama-sama. A marah pada budak A ni, itulah marah pada B kerana bila mak ni letak dia atas tu, atas kursi ke atas berapa tanda berapa, dia ambil B pula nangis kawan tu. Kenapa? Mak dia diganggu oleh budak B. Duduk mata pula mari anak hak nama C pula. Jadi akhirnya celaru ni timbul dendam mengikut psikologi, mengikut budak ni dendam, marah semua, tak puas hati semua sepanjang-panjang hari. Sampai petang pula budak ni pula balik ke rumah pula, mari mak dia sendiri, dia tak kenal hak mana mak dia asli, mana mak hak buatan, dia tak kenal dah. Budak ni bukan dia kecil. Jadi budak ni bila besar ni keadaan fikiran dia tidak apa nama ni, tidak tenteram, fikiran dia dendam, balas semua, kena berebut semua, masuk dapur pun berebut lauk, di sekolah pun berebut buku, naik berebut atau naik kereta berebut tempat duduk. Jadi ni celaru timbul ni hasil daripada seorang ibu terpaksa kerja sendiri dan serah anak dia ni pada pengasuh buatan. Tu so ni bukan dendam pada budak-budak, mudah marah, tak ada kita panggil ukhuwah, tak ada brotherhood, tak ada apa namanya kesayangan, tak ada. Yang keduanya dari segi sekolah juga sebut bahawa bila kita mandi anak, susu anak, hakikatnya kita didik jiwa dia sedang lembut sekarang ni, kita didik supaya apa dia payah ni, nak kata supaya lagu mana, kerana orang didik dia ni tidak sorang. Lala ni cikgu sekolah ni supaya pelajar dalam kelas, budak sekolah ni budak umur 7 tahun 6 tahun dah, cikgu sekolah ni bagi menyelamatkan budak ni, dia tak boleh tukar guru atas mata pelajaran. Esok hari ni tu matematiknya hak nama A, lusa bertiga pula mari cikgu hak nama B pula. Jadi untuk khusus untuk nak fokus seorang cikgu nak fokus pada seorang budak semua kelas tak boleh kerana bertukar-tukar cikgu. Jadi sebab itulah satu daripada cara yang bijak ialah cikgu tak boleh tukar atas mata pelajaran atas mata tulisan matematik sains agama apa dia tak boleh tukar. Jadi kalau budak kecil, budak besar dah umur 7 tahun nak tukar cikgu atas mata pelajaran tak betul dah, akan mengganggu fikiran dia. Nak fokus tak boleh, cikgu pun nak fokus balik atas budak tak boleh, kerana tukar-tukar seminggu tukar orang lain, tukar sekolah lain pula. Lebih lagi budak kecil dia nak fokus pelajaran pada seorang cikgu tak boleh, kerana 2-3 minggu tukar seorang. Itu budak besar dah. Apa kata budak kecil duduk rumah, mak dia muka lagu lain, suara lagu lain, cara peluk, cara cium lagu lain, pergi ke tempat mengasuh pula muka lagu lain, suara lagu lain, umur lagu lain. Rumah aku mak umur setara ni mari sini umur tua mari 2 pula ni. Jadi akhir budak ni celaru kecil pakai besar. Ini para hadirin semua yang menyebabkan Islam menetapkan bahawa bila kita kahwin wajib atas kita nafkah pada isteri, supaya tidak dirata pak pun tinggal rumah, mak pun tinggal rumah cari pergi saja. Akhirnya budak ni celaru. Tengok bijak Islam, tak bijak guna mari pada Allah. Allah yang buat Islam, Allah tu juga buat budak kecil, Allah tu juga buat otak dia, Allah juga buat fikiran dia, Allah juga buat emosi dia. Dengan sebab tu Islam menetapkan bila kita berkahwin wajib atas kita jaga nafkah isteri. Kain pakar dia tak mikir dah, makan minum dia tak mikir dah, rumah tangga tak mikir dah, kerana aku ada tok lelaki. Dan tok lelaki pun tu tangga bismillahirrahmanirrahim, pergi jabat kau pergi kedai pergi bawah kau, dalam kepala dia ingat semua, aku ada bini, aku ada anak, aku ada rumah, aku ada kena beli batu beli ban. Jadi tak mikir banyak dah, tidak nak buang rata duk. Pasal buang rata tu pasal hiduplah pada mak beranak ya, tak pada beranak mak hidup, tapi tak ada fokus tertentu yang diberi. Sedangkan kita orang Islam ni ada benda yang kita diajar, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.